Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab waktu solat lagi. Sekarang ni kita nak bincang sunat menyegerakan solat lah. Sunat menyegerakan solat pada awal waktunya ni. Sunat menyegerakan solat pada awal waktunya sekalipun solat Isyak. Mengikut mazhab kita tak? Tapi ada lagi khilafnya. Tapi secara umum kita kata sembahyang Isyak pun molek awal apabila telah diyakini sampai waktunya. Yang seperti itu termasuk dalam perbuatan memelihara solat. Jadi kita semaya awal tu maksudnya kita jaga semaya dah. Kita pelihara solat. Sebagaimana diperintahkan oleh firman Allah Ta'ala berbunyi, hafizu 'alas salawat, peliharalah semua solatmu. Hafizu 'alas salawat, peliharalah semua solatmu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Kita ikut ayat tu lah. Cara kita nak pelihara solat tu ialah kita dengan semaya awal waktu dah. Mikir cara mudah lah tak? Nak fikir waktu afdal ke apa tu nombor dua dah. Fikirnya semaya awal waktu tu cara kita nak jaga semaya kita. Jaga sungguh-sungguh pasal kita ni segera cakna suka semaya lebih daripada benda lain. Dan lagi terangkan dalam hadis bahawa Ibn Mas'ud telah mengemukakan pertanyaan kepada Rasulullah. Nabi tanya Nabi Ibn Mas'ud tanya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perbuatan yang lebih afdal dikerjakan? Perbuatan apa yang paling afdal? Nabi kata as-salatu li awwali waqtiha. As-salatu li awwali waqtiha. Salat pada awal waktunya. Hadis Ad-Darqutni dari Ibn Mas'ud. Jadi amalan yang terbaik dah. Amalan terbaik yang Nabi ajar sini ialah solat di awal waktunya. Jadi tu hadis tu umum lah. Tak kira waktu semai mana. Secara umum lah. Dan lagi terangkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat Isyak ketika bulan timbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat Isyak ketika bulan timbul . Pada malam yang ketiga dan selesai mengerjakan salat subuh ketika perempuan-perempuan yang beriman yang ikut serta mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah ketika pulang. Satu dengan lainnya saling tidak kenal mengenal kerana mereka bersolat pada awal waktunya. Awal waktunya ialah waktu subuh lah. Awal waktu subuh ketika mereka pulang hari masih gelap lagi. Jadi itu menandakan Nabi ni suka semaya awal waktu dah. Semaya awal waktu. Waktu subuh tu gelap lagi lah. Awal waktu lah. Kalau asfar ni cerah. Ikut mazhab Nafi molek cerah. Kalau kita pergi tempat dia semaya lewat lah. Tapi di segi dalih ni tergelah menunjukkan Nabi semaya awal waktu dah. Dianggap menyegerakan solat dengan mengerjakan apa sahaja yang ada kaitannya dengan solat. Seperti bersuci, menutup aurat, azan dan iqamah. Itu tanda kita nak semaya awal waktu dah. Dan tidak dibebankan menyegerakan bersegera menurut ukuran kebiasaannya masing-masing. Jadi tidak kaedahnya tidak segera-segera pun jangan segera doa. Kena ada kaedah tu. Dia ambil semaya, dia semaya sunat, dia azan, dia iqamah ni. Mungkin kata masuk kat segera tu semaya tidak dan tapi ikut adat, ikut kebiasaannya lebih kurang gitulah dah.
Awal tu dah 5 minit 10 minit dah. 15 minit lebih kurang dah. Dan dimaafkan kepadanya melambatkan sedikit kerana memperbuat perbuatan yang ringan. Umpamanya berbicara dengan singkat saja, makan berapa suap saja untuk memantapkan khusyuk. Macam kita buka puasa lah. Makan sikit, bukan makan sepengedak dah. Kita lewat semayang maghrib dah. Makan sikit, orang dulu buka puasa dengan kurma sungguh tak? Makan hal lain tu suka pula dah. Jadi dia buka puasa tu betul-betul sederhana dah. Jadi jadi pekerjaan ringan seperti Kak Di kecek sikit dah. Makan sikit ni. Takut lapar dah. Ataupun menjauhkan perbuatan yang makruh dalam solat. Ataupun dan mendahulukan solat sunat rawatib. Atau benda tu kira tidak keadaan adab biasa lah, tidak kita tidak lama lah, walaupun kita kata lambat kan sembahyang sunat tu dah. Tu senai molek kata tu, senai molek. Tapi kalau didahulukan semua itu sudah masuk waktunya dan dilambatkan solat berapa saat kerana memperbuat itu semua sehingga tertunda dari awal waktunya, maka didapatnya pahala sunat menyegerakan seperti yang disebut dalam kitab Zahir. Jadi masih lagi dikira Zakhair, kitab Zakhair. Kitab bukan Zahir ni, Zakhair. Jadi dikira lagi masih kalau kita buat hak moleknya kita ambil semaya ni sebelum masuk waktu dah. Jadi kita dah masuk waktu tu baru kita ambil semaya pun. Dah main sunat lepas tu. Dia pakai pakaian kau gapo kau masa tu. Bertukar pakaian dikira masih dia segera tu dikira awal waktu lagi lah. Dikira bukan lewat lagi. Dikecualikan daripada sunat menyegerakan solat berapa masalah yang akan terangkan nanti. Ada beberapa perkara ni. Secara umum kalau kita kapur ni payah-payah kita molek sembahyang awal waktu dah. Stop. Tak payah mikir banyak dah. Tak payah mikir banyak. Kita ke ada kapur ni kena mikir mudah-mudah dah. Tapi kalau orang nak cari kelebihan utama tu, kalau dia ikut ta'alim mana tu boleh lah. Baru dia boleh ikut ni secara berjemaah kalau kita nak kira. Kalau kita secara jemaah sama kita hak kecil ataupun kita ni meraihkan masyarakat tempat tu tak usah tu lah, tengok keadaan lah. Tapi secara umumnya kita kena kira ambil hak awal waktu tu lebih baik. Tapi dalam keadaan tertentu ada waktunya lebih baik lewat sikit dah. Dan di antaranya melambatkan solat zuhur kerana menanti waktu dingin. Antara hak boleh kita pelewat ialah kita lewat waktu sembahyang zuhur dah. Kerana nak suruh sejuk sikit, terutama negeri panas lah. Kita bincang sebelum ni nak. Dengan syarat diterangkan berikut nanti ni. Ada syarat dia, bukan pakai kira kat pelewat sama dah. Dalam sebuah rumusan, bahawa setiap sesuatu yang lebih baik dikerjakan dan kalau dilambatkan, dia secara luput lah. Tiap-tiap yang lebih maslahat. Jadi, kaedah asal dia kata, utamakan semaya dululah, awal-awal dah. Maka didahulukan dari solat. Tapi kalau lah benda tu penting lebih daripada solat, ataupun terpaksa, barulah kita boleh lewat sikit dah. Dan setiap yang sempurna seperti solat berjemaah dengan melambatkan solat sedikit dan kalau disegerakan secara sunyilah daripadanya dah. Ataupun, kalau kita main sore cepat dah. Tapi sembahyang jemaah ni lebih sempurna, lebih besar pahalanya berbanding kita sembahyang sore. Kita pelewat sikit sembahyang kita ni kerana ikut jemaah. Jadi pahalanya tetap besar sembahyang jemaah. Kerana itu melambatkan yang lebih utama bagi orang yang menghendaki menambah pahala dalam satu solat. Jadi nak tambah pahala tu, kita boleh lambat sikit nak suruh dia sembahyang jemaah beramai-ramai dah. Kalau kita main sore cepat sikit dah. Pakai maksudnya ambil sembahyang kau gapo gak, sembahyang akad takbir pakai sembahyang lalu dah. Tapi kita ni mentakhirkan dia tu semaya tu terafdal lah untuk dapat satu pahala semaya yang besar ni. Sunat bagi imam melihara awal waktu dengan sungguh-sungguh.
Tapi bila gitu Tok Imam pun kena terperawal, jangan pergi sepelambat pun lah. Jadi biarlah Tok Imam ni biar semaya awal lah. Tetapi kalau orang banyak telah berkumpul, diberikan kesempatan pada para jemaah untuk mempersiapkan diri. Tengoklah jemaah tu dah. Kalau tempat tu luas besar dah, menyebabkan manusia ni jauh dah, lambat nak sampai tu sikit, kita kena meraihkan lah. Tempat ikut keadaan tempat masing-masing ni. Tidak semua tempat tu sama dah. Tetapi kalau orang belum juga datang sesudah waktu tersebut dah, waktu sedang biasa tu lah, kadar berhimpun lah, kadar berhimpun manusia dah pada adatnya lah. Nah, pada kebiasaannya. Jadi dan telah berlalu sekadar perbuat perbuatan di atas, jadi lebih kurang nak tunggu tu, bila tunggu makmum tu, maka imam hendaknya bersolat bersama yang hadir saja, sekalipun jumlah jemaahnya hanyalah sedikit. Dah. Jadi tak payahlah tinggal Tok Imam tunggu sampai kelambat semaya dah. Walaupun sedikit makmum, kena segera dah. Kalau tunggu pun tunggu lebih kurang lah, kita kata 10 minit gitu, 15 minit. Tidak, jangan lama doa sangat sampai lewat pula dah. Kerana bersolat berjemaah dengan jumlah sedikit pada awal waktu lebih utama. Jadi kalau kita semaya awal waktu dengan berjemaah, lebih utama dari solat dengan jemaah yang banyak pada akhir waktu. Gitu dah. Dan pada saat itu imam jangan menantikan seorang jua pun, sekalipun orang bangsawan atau orang alim dah. Jadi apa? VVIP lah ni, isu VVIP dah. Tunggu raja lah, tunggu apa. Sepatutnya tak tunggu dah. Tidak boleh tunggu sepatutnya dah. Kalau ikut kitab kaya tak boleh lah benarnya. Main jemaah. Main jemaah pun tunggu raja nampak dah. Jadi VVIP ke raja ke apa pun. Itu jadi isu dah apabila kita tengok tidak ada keadilan dah. Kalau imam menantikan mereka, itu hukumnya makruh. Kerana itulah dikala Nabi SAW terlambat. Nabi pun ada lambat dah. Jadi pernah Nabi lambat dah. Dan kebiasaan maka para sahabat melaksanakan solat tanpa menanti Nabi dah. Bukan menanti orang lain. Tak ada VVIP ni lebih hebat daripada raja Nabi dah. Lebih VIP dah kira raja dah. Nabi lebih daripada raja, sekali raja dah. Jadi tak tunggu juga sahabat-sahabat ni Nabi dah. Jadi kita nak gitulah, itulah ajaran Islam sebenar dah. Pada ketika itu Abu Bakar tampil menjadi imam, dan sekali Abdul Rahman bin Auf jadi imam, dan tidak berapa lama barulah Nabi SAW datang. Kepada Abu Bakar, kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi Tok Imam, Nabi tak sapa lagi. Barulah lepas tu Nabi sapa dah. Dan beliau bersolat di belakang kedua imam tadi. Nabi bersemaya belakang Abu Bakar. Dia belakang Tok Imam Abu Bakar, dia belakang Tok Imam dia Abdul Rahman bin Auf. Nabi pernah gitu dah. Nabi SAW membenarkan tindakan kedua sahabat ini. Jadi Nabi membenarkanlah, betul membenarkan perbuatan kedua sahabat. Tiada dia ingkar akan dia dah. Nabi tidak mengingkari perbuatan sahabat tu dah. Jadi Nabi suka semaya awal waktu, walaupun Nabi sendiri tidak Nabi kata apa tak tunggu aku, tidak dah. Okey, sunat melakukan solat zuhur dari awal waktunya ketika hari sangat panas di negeri yang beriklim panas, sampai mungkin melakukan ini melambatkan, mentakhirkan. Sunat melambatkan solat zuhur pada dari awal waktunya ketika hari sangat panas di negeri yang beriklim panas sampai kelihatan naungan, agar orang yang ingin bersolat berjemaah dapat menghadirinya. Kalau panas dah, okay, tak boleh nak gila, panas sangat dah. Tempat negeri yang panas sangat lah. Dah. Siapa tu macam nampak ada awal sikit ataupun sejuk sikit lah dah. Kerana supaya orang ni boleh pergi sembahyang jemaah dah. Ini terangkanlah hadis yang berbunyi idza shtaddal harru fa'abridu bis-salah, wa fi riwayatil Bukhari. Apabila panas ni sangat terik,
Nabi kata, nak fa'abridu bis solah. Tunggulah waktu dingin untuk mengerjakan solat. Sejuklah, sejuk sikit. Dan menurut satu lagi riwayat daripada Bukhari, ada satu lagi riwayat, bizuhri fa inna shiddatal harri min qayhi jahannam ay janah. Diinginkanlah salat zuhur bizuhri. Kerana fa inna shiddatal har, kerana panahnya tak? Sangat panahnya, sangat terik itu, min qayhi jahannam, dari min qayhi jahannam tu daripada gerak jahannam, apa tu? Api jahannam sikit dah. Gitulah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Sebahagian daripada kepanasan api neraka. Gitu lebih kurang ada. Okay, batas menunda ni, pelambat solat tu sampai setengah waktunya. Jadi, pelambat-pelambat tu, contohlah kita kata zuhur pukul 1, asar pukul 4 dah. Jadi 1, 2, 3, 4, 3 jam lah kita kata dah, lebih kurang dah. Jadi pelewat pun nisfu je kata, pada terik pun sampai setengah. Dah, iaitu kalau pukul 1 gak, pukul 3, atau pukul 1, pukul 4 dah. 3 jam kita kata dah. Jadi sebenarnya pun paling lewat pun 2,5 lah kita kata dah. 2,5 tu waktu afdal. Bukannya maksudnya lewat tu rapat kejit dengan asar dak dah. Jangan melampaui setelah waktu tersebut lah. Jangan sampai aku lebih 2,5 kita kata dah. Lebih pukul 3 kau, lebih kurang dah. Jangan lebih pukul 3 dah. Jangan pakai panah dak apa, jangan sampai lewat lebih daripada pukul 3 kita kata dah. Dan disunatkan menunda solat bagi orang yang ingin bersolat jemaah. Matlamat ni cerita ni sepanjang jemaah pelewat dah. Orang hak duduk rumah ni tak sudah fikirlah dia ni bukan kena terik matahari ke apa dah. Ni dalam rumah dah. Tak ada kaitan pun dia dah. Jadi kita cerita ni kelebihan boleh lewat sikit semaya ni kerana nak semaya jemaah ni. Apabila mereka datang ke tempat itu akan mendapat banyak kesukaran dalam perjalanannya, kerana semua itu akan menghilangkan rasa khusyuk. Panah dok apa peluh-pelah aku gapo dah. Tu dah dia jadi hilang khusyuk sikit. Tu dah dia kata molek semaya pelambat sikit dia. Jadi masyaqqah sukarlah. Dia boleh menyebabkan ganggu khusyuk ni. Kerana itu tidak disunatkan makan kali dia mesti. Tubik makan kali mesti. Dan tidak sunat mentakhirkan zuhur. Tidak sunat melewatkan zuhur pada saat terik matahari negeri yang beriklim dingin. Dia walaupun matahari terik tapi dia tak panas mana. Atau beriklim sedang-sedang dah. Sederhana ni. Jadi tempat tu tak ada sunat lah. Tempat kita ni secara umumnya hak ni lah. Jaga benar masa panas dak lah. Biasa negara Arab ke apa, negara Mekah tu, bolehlah kita kata dak panas sangat. Sedemikian juga tidak disunatkan menunda solat zuhur bagi orang yang mengerjakan solat di rumahnya seorang diri atau berjemaah di rumahnya. Jadi kalau dia sembahyang di rumah tak kena terik matahari dak. Jadi tak ada kaitan lah dengan panas ni dak. Panas betul kita kata dak. Jadi tak kena terik matahari. Dia sembahyang seorang diri atau sembahyang berjemaah di rumah dia kena sembahyang awal lah. Dan juga tidak disunatkan menunda solat zuhur sekalipun berjemaah. Yang jemaahnya datang ke tempat itu tidak mendapat kesulitan. Atau jemaahnya datang ke tempat itu tidak mendapat kesulitan. Atau jemaahnya sudah hadir atau tidak diharapkan adanya orang lain yang akan datang ke tempat itu lagi. Jadi jemaah dia tetap ada fix dia. Orang tu ular je dah. Wacik-wacik dah. Warga mah dah. Ataupun sebagainya ada tempat-tempat tu. Orang ni lah tak sudah tunggu dah. Siapa orang ni kira ada belakang dah. Jadi tak ada pedah kita tunggu dah. Ya ada masalah betul je. Mai orang jauh sikit ko panas sangat ko jadi lambat ko ni. Jadi tepatnya betul-betul panas ni. Jadi kesulitan tu barulah. Boleh lewat sikit. Tu pun tengok kalau orang tu ular je nak panas tahu mana. Ada belakang tu ahli jemaah ni.
Panas cincin tapi orang mari nak kereta nak apa tengok-tengok ada belakang orang tolong je sebenarnya. Jadi tak ada pedah hak pelewat pun dah. Jadi tak ada orang lain dah mari dah. Jaga itu tak sebab kira dah. Atau jemaah yang akan datang tidak mendapat kesulitan dan perjalanannya seperti tempatnya dekat saja dah dengan tempat solat jemaah. Ataupun mudah nak kereta nak apa dah. Ataupun ada perkara ada apa mudah nak pergi dah. Tempatnya dekat dengannya namun ada jalan yang bernaung yang menuju tempat solat berjemaah. Panas pun ya ada naungnya ada apa namanya? Ada ni lah atak gapo nak boleh sampai ke masjid ke tak? Ada. Contoh dah ni sekolah-sekolah asrama tu panas cecek kadang nak pergi sekolah sampai ke masjid sekolah tu. Ada dah naungnya dia dah. Jadi benda-benda gitu menyebabkan tidak ada kesulitan lah. Tak ada masyaqqah. Jadi tak perlulah pelewat semuanya dah. Tak perlulah pelewat semuanya. Tapi imam yang bertempat tinggal tempat solat berjemaah sunat mendak solat zuhurnya kerana mengikuti keadaan jemaahnya. Tapi tu imam ni bukan tengok tu imam dah. Tu imam ni dia tengok makmum dah. Kalau makmum hak biasa mari tu jadi sulit, panas sangat, dia kena pelewat sikitlah. Dia kena meraihkan makmum. Tengok masa-masa tepat lah. Ada masa tepat tu suruh tolong je dah. Muka jemaah tolong. Panas cecek pun boleh mari tolong dah. Jadi tak ada pedah dia tunggu dah. Jadi kena tengok keadaan. Okay, yang lebih utama bahawa imam mengerjakan salat zuhur pada awal waktu. Tu keadaan asal dia dah. Kemudian diulanginya pula salat itu bersama dengan jemaah lain kerana mengikuti jemaah yang disunatkan melambatkannya. Oleh semula solat tu bersama dengan jemaah baru dah. Ada lambat. Nanti kita bicara lepas ni. Kerana itu para fuqaha mengatakan dengan cara itu tercakup dua cara. Disunatkan bagi orang yang mengharap solat berjemaah dapat mengikutinya pada pertengahan solat pada awal waktunya. Batu lagi, baik. Gaya lagi. Gaya lagi. Gaya lagi. Kemudian diulangi lagi bersama-sama dengan jemaah dan keluar zuhur yang lainnya dari waktunya. Tidak disunatkan pada solat jemaah melambatkan solat kerana menanti waktu dinginnya. Dah. Jadi ginilah kita kira hak mudah faham dah. Kita ni keadaan asal ni molek sepanjang waktu. Contohnya kalau kita ni kita ni sembahyang di masjid lah kan. Kita sembahyang masjid awal waktu lah. Jadi kita pergi cepatlah masjid sembahyang masjid. Kita klik awal-awal lalu nak sembahyang bersama keluarga kita dah. Jadi boleh kita sembahyang di masjid ikut imam tu, kita balik rumah kita jadi imam pada keluarga kita ni boleh ni. Boleh bahkan molek pasal kita boleh jaga keluarga kita pula sembahyang jemaah kan. Gitulah maksud dia dah. Boleh buat dua kali jemaah dengan cara begitu. Di masjid tu tak molek lah. Kalau keadaannya di masjid yang sama tak molek. Tapi kalau ada masalah, ada istihad. Contohnya, lah ni sembahyang jemaah ni. Pak kita tak buat ni. Pak kita ni takut semua dah. Takut. Tak serupa nak sekali kat takut semua dah. Di Singapura, di Eropah ke apa, banyaknya sembahyang Jumaat tu buat 2-3 shift. 2-3 shift. Pukul 1, pukul 2, pukul 3. Contoh gitulah dah. Jadi dia boleh sembahyang. Boleh ramai sikit jemaah boleh. Dengan ada shift. Begitulah. Kalau di tempat yang sama. Tempat kerja tak boleh buat gitu dah. Ataupun di kena raikan jugalah. Walaupun kalau kita maliknya buat sembahyang jemaah ni serentak dah. Di sekolah ni kadang-kadang sekolah ni jadi masyaqqah pula nak sembahyang awal waktu. Kadang-kadang sembahyang awal waktu di masjid sekolah tu orang tertentu saja dah. Ataupun tertentulah pelajar tu payah sikit ada kelas ke apa. Kalau nak tunggu pelajar jadi lambat lagi apa dah. Jadi boleh pula tak email tu jadi email pada orang muda ataupun tak email tu lah jadi tak email pada makmumnya jemaah pelajar yang kedua tu lewat sikit dia. Kedua ketiga dah. Sembahyang bersama jemaah pertama tu ramai dah. Tu boleh juga dah. Gitulah keadaannya dah. Tengoklah masalah Nabi Cik molek dah. Tapi hak molek sekaligus dah. Kalau boleh berhenti tu tak. Sekolah-sekolah berhenti sementara sembahyang tu molek dah dah. Tapi kadang-kadang nak kontrol pelajar masalah dah.
Kau terus pelajar tu suka dah. Kita ada tetap ada berapa je dah. Berapa hisah. Jadi kalau kita cepat sikit ke jadi ganggu pelajar dia pula. Kena fikirlah banyak kali kena bincang dah. Tidak disunatkan pada solat Jumaat melambatkan solat kerana menanti waktu dingin lah. Sembahyang Jumaat ni dia kata tak ada kaitan dengan nak lambat dah. Jumaat ni jaga dah. Kerana pada hari Jumaat diperintahkan bersegera ke masjid semenjak waktu pergi kerana itu terhindar di panas terik. Kaedah asas sembahyang Jumaat ni pergi awal tempat kita pergi lewatnya dah. Dah. Kaedah orang dulu dia akan pergi awal lagi dah. Pergi sembahyang di masjid tu, dia pergi pagi tu untuk sembahyang sunat, untuk berzikir, untuk i'tikaf. Jadi banyaklah amalan dia buat ni. Siapa kena sembahyang Jumaat ni? Sebab kita ni masa masa baca Quran ke dia nak 10 minit sebelum sembahyang Jumaat. Kadang-kadang kita tengok terganggu orang nak sembahyang tahiyatul masjid kerana baca Quran derah dengan speaker dia. Kaedah sebenarnya kita tak boleh ganggu tu. Kaedah sebenarnya masa tu orang untuk beribadah ni. Dan kaedah begitu. Banyak ibadah yang diajarkan Islam ni kita ni ibadah sendiri-sendiri, bukan beribadah bersama-sama ramai-ramai dah. Setiap orang tu buat amal ibadah sendiri dia, kecuali yang wajib. Wajib tu biar Syiah mesti dikuatkan lah. Tetapi sunat melambatkannya bagi orang yang bersolat yang bertelanjang, yang yakin bahawa akan mendapat penutup aurat pada akhir waktu. Ini kebica. Dia ni tahu dia ni akan ada tutup aurat akhir waktu je. Dia orang siapa ke apa mari pakai dia dah. Jadi moleklah sembahyang akhir waktu kan dia sembahyang tutup aurat tak boleh lah. Kerana bersolat pada akhir waktu dengan menutup aurat lebih baik dari bersolat dalam keadaan bertelanjang pada awal waktu. Itu keadaannya lah. Jadi kita sekat tu saja dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.